walaupun mereka tidak dapat masuk ke dalam Mekah, mereka keluar, janji Allah mereka akan dapat kemenangan yang dekat. Ingat tak? Apa kemenangan yang dekat tu? Apa dia? Perang apa? Khaybar. Perang Khaybar yang berlaku pada awal tahun ke-7 Hijrah. Balik je Rasulullah ke Mekah, ke Madinah, sekejap je, lepas tu ada satu lagi peperangan yang kecil, berlaku peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar ni besarlah. Jadi apa yang kita bincangkan pada perbincangan minggu lepas tentang peperangan Khaybar? Sebelum tu satu, nak bagi tahu apa dia? Kita kena jadi orang yang, apa istilah dia minggu lepas? Soleh dan musleh. Ini istilah yang kita bincang minggu lepas. Soleh dan musleh. Soleh ini dia tu soleh, orang yang baik amal dia. Bagus dah kita berzikir, kita jaga solat jemaah, jaga solat sunat, bangun qiyamul lail, puasa sunat. Itu duduk kat sini soleh. Musleh pula apa dia? Dia perbaiki orang lain. Soleh dia tu orang yang baik. Musleh dia perbaiki orang lain. Sebab tu kalau kita boleh ambil pengajaran dia, soleh ni dekat mana? Para sahabat nak pergi buat umrah. Itu jadi orang yang soleh. Bila balik je, ni niat dah ada dah, nak pergi umrah dah. Balik je, adakah mereka duduk saja? Balik sahaja mereka terus pergi berjuang. Jadi itu jadi orang apa? Musleh. Tu kita kena ambil point tu. Kita pergi umrah ke, kita rajin solat ke, rajin buat perkara-perkara sunat ni. Tapi pada satu sudut yang lain kita tak buat, iaitu menjadi seorang yang musleh. Musleh ni apa dia musleh? Orang yang melakukan reform, perubahan. Jadi kalau kita lihat masyarakat kita pada hari ini, benda yang kita nak kena buat, pertama sekali cuba kita buka surah 6. Minta maaf, surah 7, surah 7. 7 ayat 85. 7:85. Tengok 7:85. Muka surat 161. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها
Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Ini kisah Nabi Syuaib dihantar ke Madian. Apa kelebihan kaum Nabi Syuaib ni? Nabi Syuaib, dia di utara Madinah. Oh, ni Nabi Syuaib. Bukan, itu Madain Soleh, itu Nabi Soleh. Ini Syuaib. Kaum Nabi Syuaib ini, mereka hebat dengan perniagaan mereka. Dengan apa? Perniagaan. Cuba tengok terjemahan dia ni. Dan kepada kaum Madian, Allah mengutuskan siapa? Saudara mereka, iaitu Syuaib. Jadi saudara ni kita kata orang yang kenal lah. Orang yang ada persamaan dengan kita. Dia kata apa Nabi Syuaib ni? Dia kata, wahai kaumku, ya qaumi, u'budullah. U'budullah. Syuaib kata apa? Abdikanlah diri kamu kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tiada bagi kamu sebarang Tuhan pun melainkannya. Qad ja'atkum bayyinah. Benar-benar telah jelas keterangan untuk kamu daripada Tuhan kamu. Maka tengok diperintahkan apa? Auful kaila wal mizan. Sempurnakanlah apa dia? Timbangan dan sukatan. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan janganlah kamu rugikan manusia lain sikit pun. Betul Allah kata, wala tufsidul fil ardi. Nabi Syuaib kata, janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi ba'da islahiha, sesudah Allah perbaiki akannya. Perbaik, islah. Jadi islah ni dia berkataan apa? Muslih ni lah, islah. Reform semula, perbaiki. Bukan buat kebaikan, perbaikan. Zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Demikianlah yang terbaik bagi kamu jika adalah kamu orang-orang yang beriman. Jadi cuba kita tengok, benda ni dia berulang je. Zaman hari ni manusia berniaga tak? Berniaga, sepanjang zaman berniaga. Jadi datang Nabi ni nak perbaiki mereka dalam bidang perniagaan mereka. Tapi sebelum tu, atas tu cerita tentang apa? Supaya kamu apa? Mengabdikan diri kamu kepada Allah. Ini contoh Nabi apa? Nabi Syuaib datang kepada satu masyarakat yang mereka itu berniaga. Sama lah macam kita hari ini. Kalau Nabi Soleh pula, kita tak tengok ayat dia, kita terus dia pergi cerita dia. Nabi Soleh pula, dia datang kepada satu bangsa yang hebat teknologi dia. Tuan-tuan boleh cari kan dalam Google, bila kita sebut Nabi Soleh, tuan-tuan cari Madain Soleh. Mungkin ada sebahagian dah pergi kot, dekat atas utara Madinah. Apa dia Madain Soleh ni? Kita akan nampak apa dia? Rumah-rumah daripada apa? Kalau kata rumah batu, rumah kita rumah batu juga. Rumah daripada gunung. Di kawasan yang lapang, padang yang lapang, tiba-tiba ada gunung, ada nak kata apa, potongan gunung. Bukan batu-batu bata tu. Potongan gunung yang mereka potong dekat gunung-gunung, mereka bawa ke tengah-tengah tanah mereka, lepas tu mereka pahat jadi rumah. Hebat tak hebat? Hebat teknologi. Kaum Ad, mereka ada bangunan yang tinggi-tinggi. Jadi nabi-nabi mereka datang untuk apa dia? Untuk ajak mereka supaya mengabdikan diri mereka kepada Allah. Supaya mereka sembah Allah, mereka sebenar-benarnya. Jadi cuba buka balik surah 48 yang kita bincang ni.
Jadi Nabi Muhammad ketika mereka balik daripada umrah tu, apa dia buat? Pergi serang mana? Ya, Yahudi kan? Serang Yahudi. Yahudi ni siapa minggu lepas kita sebut? Dia termasuk apa? Cuba tengok nota. Yahudi ni termasuk apa? Ataupun ahli kitab. Termasuk surah Al-Bayyinah tu. Ayat yang pertama sekali. Apa ayat Al-Bayyinah ayat pertama? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi alladzina kafaru dalam surah Al-Bayyinah 98 ayat 1 ni. Alladzina kafaru. Ada dua. Iaitu siapa? Ahli kitab. Satu lagi al-musyrikin. Yang Nabi balik daripada umrah, Nabi menentang Yahudi. Mereka ni ahli kitab. Nanti selepas daripada tahun ke-7 ni, buka tahun ke-8, pembukaan kota Mekah, Nabi menentang siapa? Musyrik. Mereka itu disebut sebagai kafaru. Tengok ayat yang hari ni kita belajar. Allah kata apa dia? Allah kata walau qatalakumul ladzina kafaru. Apa kaitan dengan nabi-nabi terdahulu? Ya. Kita highlightkan perkataan kafaru ni. Ni kafaru. Mari kita ulang kaji balik. Apa maksud kafaru? Dari perkataan apa? Kafara. Kafara dari segi bahasa maksud dia apa? Kafara dari segi bahasa. Ni tengok surah 57 ayat 20. Ayat 20. Muka surat 540. Baik, tuan-tuan, ini kena semak je. Tengok betul-betul perkataan dia. I'lamu annamal hayatud dunya. Ini saya terjemahkan. Ini tak payah baca, saya nak ambil perkataan kafaru je. Ketahuilah olehmu bahawasanya tidak lain kehidupan dunia itu, pertama Allah kata laibun, permainan. Yang kedua walahwun, dan hiburan. Yang ketiga wazinatun, dan perhiasan. Yang ke 1, 2, 3, 4. Watafakhurun bainakum, saling bermegah-megah di antara kamu. Itu keempat. Watakathurun fil amwal, dan saling berlumba memperbanyakkan harta dan juga anak-anak. Anak-anak ni bangga dengan pencapaian anak-anak. Okey, tak apa yang tu. Kamathali ghaithin, jadi dunia ni kata Allah, seperti perumpamaan dia adalah seperti hujan lebat. A'jabal kuffar, atau bulatkan kufar tu kan, mengkagumkan al-kuffar. Biasa kita sebut kufar ni apa dia? Orang-orang kafir kan. Tapi kufar kat sini maksud dia apa? Petani. Jadi disebut kufar kat situ ialah petani. Ingat lagi tak? Apa kaitan petani dengan kafir? Ni kafara. Nampak? Kufar ada kaf, fa dengan ra. Siapa yang suka bertani kat sini? Siapa ada bercocok tanam? Kita boleh panggil dia kafir. Kalau mufrad, kafir. Kalau jamak, kufar. Tapi yang dalam dewan ni je lah, jangan panggil dekat orang kat luar tu.
Tak lagi dia marah kita, dia tak tahu. Cuba ingat balik, kenapa orang kafir, kenapa petani bahasa Arab ialah kafir? Haji suka cucuk, Haji ada durian kan. Kenapa tuan-tuan? Sebab dari segi bahasa perkataan kafara itu perbuatan, tu fi'il. Kafir tu dia punya kata nama dia. Ini kalau tuan-tuan belajar sorof ni kita akan jumpa istilah-istilah kata nama, fi'il, fi'il madi, isim fa'il. Tak apa, yang itu tak apa. Tapi yang penting kafara ni lah ru'ud bagi kufar yang kita baca tadi dengan maksud petani, ataupun mufrad dia ialah kafir. Sebab petani tugas dia apa? Menutup biji benih. Kan? Kena ingat benda ni. Petani disebut kafir sebab tugas mereka ialah korek lubang lah. Lepas tu mereka letak biji benih dan mereka timbus. Menutup biji benih. Perbuatan menutup bahasa Arab ialah kafara. Sekali lagi ya. Perbuatan menutup bahasa Arab dipanggil apa? Kafara. Okey, sekarang kenapa Yahudi, ahli kitab, orang musyrik juga dipanggil kafara ni? Satu, sebab mereka menutup hati mereka lah daripada apa? Iman. Hati mereka tadi tu ibarat macam biji benih tu. Betul? Lepas tu petani tutup dengan medium atau dengan tanah. Jadi orang yang kafir, mereka tutup dengan apa? Hati mereka dengan dunia, dengan berhala, dengan harta benda, dengan tanaman-tanaman mereka ke, dengan apa sahaja yang menjadi keseronokan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa mereka dipanggil kafir? Sebab mereka menutup jalan Islam nak masuk. Jadi ada Yahudi di Madinah, mereka akan menghalang jalan agama Allah. Benda ni dah berlaku daripada dulu lagi juga. Okey, cuba tuan-tuan buka balik surah yang ni, 7 tadi, 85. Surah Nabi, tentang Nabi apa tadi? Syuaib tu kan? Buka balik surah 7, 85. Tengok ayat 86 pula, bawah tu. Tengok ayat yang ke-86. Kisah Nabi Syuaib tadi. Jadi apa lagi yang Nabi Syuaib kata kepada kaum dia? Tadi Nabi Syuaib kata apa dia? Timbang apa ni? Pertama, abdikanlah diri kamu kepada Allah. Ayat yang atas 85. Kemudian Allah kata, Nabi Syuaib kata apa dia? Sempurnakanlah timbangan dan sukatan. Jangan rugikan orang lain bila menimbang ni. Niaga biar jujur. Lepas tu jangan buat kerosakan. Lepas tu 86 cuba tengok. Ayat muka surat 161. Ini saya bacakan. Wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana bihi wa tabghunaha iwaja. Tengok terjemahan dia apa. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakutkan dan menghalang orang-orang yang beriman daripada jalan Allah dan ingin memesongkannya. Ini keberadaan orang-orang ingkar, dia akan tutup apa? Dia akan tutup jalan. Jadi tugas seorang Muslim yang musleh, balik sini. Apa dia nak kena buat? Dia kena buka jalan-jalan tersebut. Kalau kita nak jalan, ada lalang, apa nak kena buat? Orang nak lalu, kita kena tebas.
Jadi antara yang disuruh oleh Allah untuk Nabi tebas lalang-lalang itu bila balik daripada Mekah ialah lalang-lalang ahli kitab. Siapa mereka? Orang-orang yang ingkar. Orang-orang yang akan menutup jalan. Kalau dibiarkan akan tertutup agama ni. Jadi kalau semua orang biar, apa jadi kepada lalang ni? Makin tebal, akar dia dah makin keras kat dalam tanah tu. Dah susah nak buat. Jadi setiap Muslim yang soleh mesti jadi seorang musleh. Tapi nak buat satu kerja yang musleh ini bukan satu benda yang mudah. Saya ingat lagi Haji sebut minggu lepas, kan? Kan kalau boleh kita kata apa, tak payah susah-susah Haji, kan? Sebab memang susah nak buat kerja ni, nak kena fikir orang lain. Nak kena bantu, nak gerakkan orang. Satu benda yang mudah. Tapi yang saya nak bawa pada hari ini ialah apa janji Allah? Poin kita ialah janji tersebut. Tengok balik surah 48 tadi. Buka surah 48. Ayat 28, ayat 29. 28 pula. Ayat berapa tadi? 22, minta maaf. 22, 23. Jadi ketetapan Allah apa dia? Allah pasti akan tolong. Ini nak bagi orang beriman yakin ni, untuk buat jadi seorang muslih. Sekali lagi kita lihat ayat dia. Walau qatalakumul ladzina kafaru. Dan sekiranya orang-orang yang tadi apa maksud kafaru? Orang yang menutup. Orang yang nak menutup agama ni. Kalau mereka memerangi kamu wahai orang beriman, nescaya mereka akan kalah. Mereka mesti akan kalah. Kemudian Allah kata apa dia? Mereka takkan menemui seorang penolong dan pelindung pun. Itu di akhirat lebih-lebih lagi. Demikian adalah merupakan apa? Ketetapan Allah. Sunnatullah. Sekarang ni ada satu kerja yang dijamin kemenangan. Apa kerja dia? Menolong agama Allah. Menolong agama Allah. Kita dah bincang sebelum ini. Apa agenda dia? Ada dua agenda menolong agama Allah ni. Agenda utama dia apa dia, tuan-tuan? Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar tu kita nak soleh, nak jadi soleh. Bila kita dah ada ilmu, apa nak kena buat? Musleh. Perbaiki orang lain pula. Itu sebab Nabi ajar kita apa dia? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang belajar Al-Quran dengan ikhlas. Tapi bukan sahaja belajar. Kemudian apa dia? Wa'allamahu, dan mengajarkannya. Apa tujuan kita mengajar ilmu Al-Quran ni? Sebab kita nak buka. Kalau orang duduk, sebab tu istilah buka. Kalau duduk dalam kotak tertutup, kita kena buka supaya cahaya masuk. Kalau dia duduk dalam rumah dia saja, dia tertutup, kena buka tingkap-tingkap dia biar cahaya masuk. Cahaya itu Al-Quran. Yang tutup siapa? Orang-orang kafir. Kita termasuk tak orang kafir kalau kita biar aja benda ni? Ingat, bukan kita kata orang kafir yang keluar Islam tu. Kafir dari segi maksud apa tadi? Tutup. Nak buat ke tak nak buat? Allah janji kalau kamu buat, mesti kamu akan diberi pertolongan. Tengok surah 47 ayat 7. Surah 47 ayat 7. Muka surat 507. 507. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Baik, lihat terjemahan dia apa dia. Wahai orang-orang yang beriman. Kita dah cerita dah 2 kali pertemuan tentang siapa orang beriman, para sahabat ni, apa ciri-ciri dia. Mereka bukannya macam kita terus-terus lahir dalam keadaan apa? Islam. Sahabat Nabi lahir macam mana? Jahiliah. Sebahagiannya ada yang, sebahagian, bukan orang Quraisy, sebahagian yang lain, ada yang sampai tak pernah cium anak sendiri. Hebat. Mereka rasa itulah cara pendidikan. Anak-anak ni kena tegas. Tegas-tegas ayah kita dulu-dulu pun dia cium juga kita. Tapi para sahabat Nabi pernah lihat Nabi cium cucu dia. Dia kata, aku tak pernah cium anak-anak lelaki aku. Tak pernah cium. Macam mana zaman tu punya pendidikan sampai anak lelaki tak nak cium? Oh, dia punya sayang punya zaman tu macam mana? Sebab tu Nabi kata, kalau Allah cabut kasih sayang aku, tak boleh datangkan balik dah. Ada sebahagiannya yang sampai bunuh anak perempuan. Bunuh anak perempuan hidup-hidup, tanam anak perempuan hidup-hidup. Tapi ingat, Umar tak pernah buat. Ini satu kisah yang palsu yang disandarkan kepada Nabi. Kepada siapa? Umar. Umar tak pernah bunuh anak perempuan dia. Bukti dia apa? Hafsah lahir sebelum masa dia jahiliah lagi. Dan Hafsah adalah isteri kepada Rasulullah. Tapi ada satu kelompok yang lain, mereka bunuh anak perempuan mereka hidup-hidup. Mereka menyembah berhala. Mereka minum arak. Itu kehidupan mereka. Mereka berjalan di jurang-jurang neraka. Tapi bila mereka dapat Al-Quran, berubah hidup mereka. Mereka itulah yang Allah selalu sebut dalam Al-Quran. Orang yang asalnya tak ada masa depan. Tapi mereka memilih iman. Allah janji kepada mereka apa dia? Kita kadang-kadang bila tengok orang tu tak, dah teruk, malah nak peduli dah. Allah bukan macam tu. Bahkan Allah janji kemenangan lagi. Allah kata apa? Tengok. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman?